Kesan-kesan vandalisme. Terdapat banyak kesan yang dapat dilihat oleh fizikal dan juga emosi. Kesan vandalisme bukan dirasai oleh individu sahaja, malah masyarakat sekeliling dan juga negara memberi impak yang lebih teruk akibat perbuatan yang tidak bermoral dan juga menyusahkan semua pihak. Vandalisme boleh memberi kesan kepada individu, masyarakat dan juga negara. Kesan vandalisme terhadap individu. Kebanyakan individu yang melakukan vandalisme hanya untuk melepaskan gerang dan sesetengahnya untuk memenuhi kepuasan hati. Hal demikian memberi kesan kepada individu untuk melakukan perbuatan yang sama itu lagi jika masalah ini masih berterusan. Hal ini secara tidak langsung akan menyebabkan perkara yang lebih teruk akan berlaku seperti merompak atau membunuh. Seterusnya, kesan vandalisme terhadap masyarakat. Vandalisme sering dipandang remeh oleh masyarakat setempat. Mereka hanya berdiam diri sedangkan vandalisme berlaku di depan mata mereka. Akhirnya, masyarakat juga yang merana akibat aktiviti yang terkutuk itu. Masyarakat susah untuk membuat perhubungan semasa dalam keadaan kecemasan. Contohnya, telefon awam rosak semasa rumah sedang terbakar. Selain itu, masyarakat tidak selesa ketika menggunakan harta benda awam yang lain. Sebagai contohnya, basah ketika menunggu bas kerana atap di perhentian bas rosak sebab tidak dapat menghalang hujan yang turun. Contengan pada dinding tandas awam memburukan dan mendorong kepada generasi muda untuk meniru gejala tidak sihat ini. Hai sekali, kesan vandalisme terhadap negara. Banyak fenomena vandalisme yang boleh menjejaskan mata memandang dan ini sudah tentu menjejaskan imej negara. Jumlah kerugian akibat perbuatan vandalisme ini amatlah berbesar. Peruntukan kewangan yang digunakan untuk mengganti baru dan membaik pulih kemudahan-kemudahan yang dirosakkan itu lebih baik sekiranya digunakan untuk melaksanakan projek lain yang lebih berfaedah. Hal ini sudah tentu dapat memberi manfaat kepada rakyat keseluruhannya. Pada mereka, mungkin melukis graviti pada dinding sejuk dipandang mata. Tetapi tahukah mereka bahawa perkara sebegini hanya mengotorkan dinding? Perbuatan seperti ini hanya merugikan wang kerajaan kerana mereka terpaksa berbelanja ribuan wang untuk memperbaikinya. Sebaliknya, kita hanya menggoyang kaki menggunakan kemudahan awam yang disediakan dengan mudah. Inilah perbuatan manusia yang mengamalkan sikap kecuaian. Mereka langsung tidak mempedulikan akan perasaan orang lain. Masyarakat hanya mementingkan diri sendiri. Apabila diperlukan, mereka menggunakan kemudahan awam. Apabila tidak diperlukan, mereka merosakkannya. Sikap seperti ini hanya seperti pepatah Melayu. Cepat isi dimakan, kepah dibuang. Perbuatan seperti ini boleh menjejaskan imej pemimpin negara. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi imej negara. Teori egoisme dan tingkah laku moral. Kesimpulan kecilnya, individu yang terlibat dalam gejala vandalisme boleh dikaitkan dengan teori egoisme. Hal ini demikian kerana individu yang terlibat dalam gejala vandalisme hanya mengambil keputusan yang dapat memaksimumkan faedah kepada diri sendiri tetapi bukan untuk orang lain. Tambahan pula, individu tersebut perlu menjaga tingkah laku moral supaya tidak akan terlibat dalam gejala negatif seperti vandalisme. Itu sahaja untuk kesan vandalisme. Sekarang kawan saya akan meneruskan perbincangan ini. Sekian, terima kasih.